Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya dapat jumpa lagi dengan anda semua, dapat live lagi dengan anda semua. Sebab tadi saya baru dapat berita ada salah seorang orang yang saya kenal lah, baru meninggal dunia. Semoga kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan berada bersama orang-orang yang soleh lah. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. So besok bila dengar pasal berita tadi tu rasa macam alhamdulillah masih lagi diberikan orang cakap nafas, diberikan kesempatan untuk kita hidup lagi dalam dunia, dapat lagi nikmat untuk hidup dalam dunia, hirup udara daripada kehidupan ni, macam tu. So macam kita patutnya bersyukur lah, alhamdulillah. So saya sangat bersyukur hari ni dapat jumpa dengan anda semua. Kalau tak dipanjangkan umur, kita tak dapatlah jumpa. Jadi hari ni saya rasa bila teringatkan arwah yang dah meninggal tu, macam banyak kebaikan yang dia telah berikan kepada kami. Jadi saya pun harap kalau satu hari nanti saya dah tak ada pun, saya harap apa yang saya sampaikan ni masih lagi digunakan, masih lagi memberi kebaikan kepada orang yang ada kat luar sana. Jadi sekurang-kurangnya kematian saya tu ada kebaikannya lah. Macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab setiap orang akan mati, setiap orang akan meninggal. Cuma kita tak tahu bila. Okey. Jadi macam biasa, alhamdulillah. Saya start pukul 9. Tapi kita tunggu dalam 5 minit macam tu. Sekarang dah 93 minit, lagi 2 minit macam tu. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Kita ajak rakan-rakan kita masuk, kawan-kawan kita. Jadi sekurang-kurangnya mereka pun dapat orang kata manfaat daripada live ni. Sebab kalau kita buat live ni, sekurang-kurangnya kalau ada persoalan ke, ada benda nak ditanya ke, ada benda nak share sama-sama dengan saya ke, boleh, tak ada masalah. Jadi kat situ kita bercakap secara live. Kalau macam sebelum ni saya ada buat live, ada nak tanya apa yang saya ceritakan tu ke apa ke, tak faham ke apa, nak saya ulang balik ke apa pun boleh, tak ada masalah. Sebab bagi saya kita berkongsi, kita berkongsi. Kalau macam ikut kepada apa yang Nabi kita anjurkan pun, kita kalau sebarkanlah walaupun sepotong ayat, yang mana sepotong ayat tu kalau beri kebaikan dan orang lain gunakan, dia akan memberi kebaikan pada kita balik. Nampak tak kat situ? Dah macam ustazah ya. Tak adalah. Kita hanya, bagi saya satu benda yang saya sampaikan ni, saya memang sangat-sangat berharap benda tu memang membantu anda semua kat luar sana. Sebab bagi saya, kenapa saya perlu gunakan untuk diri saya sendiri kalau saya ada ilmu tu? Kenapa saya dah tahu satu-satu benda, why not saya pun bagi tahu juga orang lain pasal apa yang saya tahu. Sekurang-kurangnya orang lain tu pun dapat tahu. Sebab kita kena ambil tahu mengenai diri kita sendiri. Lagi-lagi diri kita lah, sebab kita yang, siapa lagi nak jaga diri sendiri kalau bukan kita. Sebab kalau macam saya pun, saya memang ada masalah kesihatan, masalah kecil mani apa semua kan. Dan bila ada masalah macam ni, barulah biasanya lah kebanyakan orang selagi dia tak sakit, selagi itulah dia tak tengok, dia tak risau akan kesihatan dia. Tapi bila dia dah mula sakit, apa-apa jenis sakit lah, dah mula sakit baru fikir, nak cari ubat lah, apa nak makan apa, ubat apa ada apa semua, dia baru nak mencari. Jadi kalau anda semua kat luar sana yang mana memang dah ada masalah penyakit, kita doakan semoga cepat sembuh, semoga diberikan kesembuhan. Tapi kalau masih lagi sihat, belum ada masalah penyakit ke apa, lebih baik berhati-hati, berjaga-jaga. Okey, so sekarang dah 95 minit. Okey, terima kasih pada siapa yang join. Okey, untuk tajuk hari ni, tajuk hari ni siapa tahu? Cuba komen sikit. Saya dah ada tulis dalam saya punya tajuk kat situ, berkenaan dengan rusa. Rusa, betul-betul rusa tau, bukan rusa main-main. Dia rusa.
kita nak cerita sikit pasal rusa. Yelah, kalau cerita pasal rusa ni, daging dia sedap kan? Daging rusa sedap kan? Tanduk Asmadi Moha, tanduk. Baru cerita pasal rusa dah keluar tanduk dah. Okey, kalau cerita pasal rusa, ada tanduk dia, ada daging dia. Daging dia kalau dimakan memang sedap, buat sate, sedap betul tak? Sedap sangat-sangat. Tapi mahal lah sikit. Susah nak dapat. Sama juga macam tanduk dia. Biasanya kalau tanduk rusa ni, nampak dekat mana? Kalau anda selalu nampak lah, pernah tengok ke, pernah terbaca ke, ataupun pernah tengok kat buku ke, kat mana biasa ada. Biasanya kalau namanya tanduk rusa ni, kalau orang zaman dulu lah, dia akan letak dekat rumah-rumah dia tu, dia letak sebagai perhiasan, betul? Perhiasan kat dinding-dinding, dia letaklah kat atas tu. Orang zaman dulu dia suka letak benda tu. Sekarang pun, zaman sekarang pun masih ada lagi. Tapi biasa orang-orang kaya lah. Nampak tak? Orang-orang kaya, rumah orang-orang kaya ada. Ataupun orang kampung yang memang suka memburu ke apa kan. Cerita pasal rusa, teringat kawan cerita rusa langgar kancil. Salah faham sudah. Rusa langgar kancil. Ini cerita pasal kereta ke cerita pasal apa, kanak-kanak punya cerita ni? Okay, alright. Kalau cerita pasal rusa itulah, kita akan nampak, kita akan bayangkan tanduk rusa. Kalau cerita pasal rusa lah, tanduk rusa tu dekat dinding-dinding. Tapi sebenarnya dia ada banyak sangat kebaikan. Apa yang anda tahu pasal tanduk rusa, kebaikan dia? Selain daripada kita buat perhiasan tu, apa lagi yang anda tahu? Boleh makan ke benda tu? Benda tu kan keras ke? Boleh dimakan ke? Dia buat apa? Dia buat sup ke? Okey, sebenarnya tanduk rusa ni kalau ikutkan zaman dah hampir 300 tahun, 200 tahun dulu memang dijadikan sebagai satu pemakanan perubatan tau sebenarnya lah kalau dekat China. Tapi sekarang je mula dia orang buat macam ada kajian-kajian sikit lah. Ada kajian sikit mengenai tanduk rusa ni, apa kebaikan dia tu, yang sampai ada certain negara yang menternak rusa tu untuk diambil dia punya tanduk. Tanduk ni pun dia bukannya macam kan kalau kita tengok cerita-cerita, bukanlah cerita macam pemburu-pemburu haram dia ambil tanduk macam tu jadi binatang tu tersiksa ke apa. Tidak. Dia tak sama macam binatang-binatang lain yang ada tanduk tu yang diambil secara paksa tu, tak. Sebab tanduk rusa ni dia setiap tahun, dia akan, setiap bulan dia akan bertambah panjang, dia akan tumbuh. Dan selepas tahun dia akan jatuh sendiri. Dia akan luruh. Orang kata apa? Luruh jatuh. Maksudnya dia akan tumbuh yang baru. Setiap tahun dia akan tumbuh yang baru. Maksudnya tanduk rusa ni memang dah diciptakan, Allah ciptakan, memang apa orang kata, memang ada kegunaannya, sampaikan perlu dia tercabut, perlu dia digunakan oleh orang. Dia bukan jenis yang macam tumbuh, tak akan tumbuh lagi lepas dipotong. Tidak, dia memang akan tumbuh. Itu dia punya dahsyatnya cerita pasal tanduk rusa ni. Sebab saya pun tak tahu juga, tapi saya bacalah kisah-kisah pasal rusa ni apa semua kan. Tengoklah juga pasal cerita pasal rusa, sebab dia ambil tanduknya, kesianlah juga kan. Rupanya bila dia ambil tanduk tu pun, sebenarnya bahagian tanduk yang keluar tu dia tak sakit tau. Dia punya rusa ni, bila dia tumbuh je tanduk tu, kawasan yang nak tumbuh tu, dia punya bahagian kulit dia akan hilang dia rasa sakit. Dan masa tu dia lembut lagi, boleh potong apa semua. Tapi kalau dia dah makin lama, lepas tahun macam tu dia dah keras, tu dia boleh tercabut sendiri. Lepas tu tumbuh lagi yang baru. Macam tu. Dia memang macam tu. Sebab tu sebenarnya ramai orang jual untuk perhiasan, macam tu. Tapi yang untuk kesihatan ni, tu yang saya nak bagi tahu ni. Sebab macam menarik tu kesihatan mengenai tanduk rusa ni. Sebab tanduk rusa ni, dia apa orang cakap, banyak sangat mineral dia. Sangat banyak mineral. Mineral ni maksudnya apa? Contohlah macam kalsium lah, magnesium lah, fosforus lah, macam-macam lah. Kalau sebut bukan faham pun apa benda-benda tu kan. Tapi memang sangat banyak. Dan kebiasaannya tanduk rusa ni, dia kalau ikut kajian kepada medik punya kajian lah, dia lebih kepada macam untuk orang yang ada masalah osteoporosis.
Yang lebih kepada masalah osteoporosis, dia boleh apa orang kata sembuhkan tulang tu cepat. Lepas tu dia boleh kalau macam orang tu tak cukup berat badan ke apa kan, macam terlampau kurus sangat lah orang kata, bagi dia tulang tulang pula, bagi dia tanduk bagi dia tanduk rusa ni, dia boleh pertumbuhan dia akan lebih okey, maksudnya normal. Dia tak terlampau kurus sangat ke apa macam tu. Lepas tu dia boleh juga untuk kulit. Kulit pun dia boleh jaga. Lepas tu badan pun boleh kuat. Nampak tak dia punya mineral yang ada dalam tanduk rusa ni rupanya banyak. Sebab tu saya nak ceritakan satu persatu apa yang sebenarnya dia buat pada badan ni. Nampak tak kat situ? Okey, tadi saya dah sebut dah sikit-sikit. Tapi yang ni saya sebut secara terperinci sikit lah. Okey. Yang pertama, apa yang tanduk rusa ni akan buat? Dia sebenarnya tanduk rusa ni bukanlah direbus, kan? Sebab dia keras. Dia awal-awal masa pertumbuhan tu dia lembut lagi. Dia macam tulang rawan lah. Tulang rawan pada tahu tak tulang rawan tu apa? Tulang rawan tu kalau ayam kan dia ada bahagian orang cakap bahagian belakang dia tu kan yang lembut tu kan, tulang lembut. Tulang lembut tu kan lebih kurang macam tu lah tulang lembut tu. Jadi masa dia mula-mula tumbuh dia lembut macam tu, tapi bila dah lama tu dia akan jadi keras. Terbayang orang rebus tanduk macam tu. Biasanya dia orang tak bukan direbus, biasanya dia akan kikis. Biasanya sama dia akan kikis lah. Dia akan kikis, dijadikan macam serbuk ke macam tu. Biasanya macam tu untuk tanduk rusa ni. Tapi tengoklah kepada sebab ada juga jual dekat luar macam dia tulis kat situ serbuk tanduk rusa. Ada. Cubalah cari, search, jumpa. Ada orang jual serbuk tanduk rusa. Memang ada. Sebab dia jadikan serbuk benda tu. Bukan direbus ke apa, tidak. Dia tak ada tulang ni. Kalau macam contoh tulang lembu ke apa tu, tu nak makan sup gearbox ke apa lah. Tapi tulang ni masih boleh tak lembut juga. Yang lembut cuma dia punya daging je, betul. Jadi ni tulang dia. Maksudnya dikikis sampai dia jadi macam serbuk macam tu. Okay. So yang pertama tadi, baru masuk pertama kebaikan dia bagi tenaga. Dia bagi tenaga. Tenaga ni macam mana? Tenaga ni sebab zaman masa tahun peperangan dulu zaman peperangan nampak. Bukan sekarang baru tahu zaman perang tahun 1930-an dulu. Masa tu diorang bagi test kepada orang-orang Rusia. Diorang bagi test pada orang Rusia ni tentera-tentera dia adalah yang terluka ke apa semua kan. Jadi diorang dibagi apa orang kata serbuk tanduk rusa ni lah. Bagi serbuk tanduk rusa. So apa yang berlaku, orang ni cepat sangat sembuh dia punya luka tu. Dan dia lebih bertenaga. Badan dia tu macam kuat lah tentera kan. Tentera kan perlukan tenaga yang lebih. Lepas tu bila dia dah terluka, lepas tu dia bagi serbuk ni tadi, serbuk tanduk rusa ni tadi, badan dia tu jadi kuat balik. Jadi kuat balik, cepat baik dan cepat kuat. Badan dia tu. Kat situ. So dia apa orang kata tanduk ni tadi, dia membantu untuk pulihkan balik sistem imunisasi badan dia juga. Sebab bila orang dah terluka ni, dia senang baik apabila badan tu sel-sel dia tu pun okey, baik. Tenaga dia pun bertambah macam tu lagi. Dia disebabkan sistem imun tu bertambah lah. Jadi kat situlah apa orang kata tanduk ni membantu. Okey, tu yang pertama. Nampak Yang pertama dia bagi tonik pada badan, dia bagi tenaga pada badan. Okey, jadi kalau rasa badan tu penat-penat, makanlah, carilah serbuk tanduk rusa. Yang kedua, dia membantu juga untuk peredaran darah yang cantik. Maksudnya, dia kalau macam kita punya salur darah ni tersumbat ataupun biasalah ada kolesterol tersumbat lah, biasalah macam tu, atau asid toksik apa semua, pakai tanduk rusa ni tadi, dia membantu untuk peredaran darah. Nampak tak? Sebab tu kalau macam orang yang bahagian negeri-negeri Cina sana, biasanya memang kalau bab herba, bab tanduk rusa ni memang diorang dah guna lama dah.
Dan sebenarnya orang dekat Asia ni pun dah tahu kebaikan dia. Sebab tu sebenarnya orang dulu-dulu bukan dia sekadar bergantung je kat dinding-dinding tu. Dia bukan sekadar gantung macam tu je sebenarnya. Dia sebenarnya memang dia orang akan kikis untuk gunakan sebenarnya. Bukan orang dulu-dulu, sebab orang dulu ni sebenarnya lagi advance daripada kita, lagi banyak pengetahuan daripada kita. Sebab tu sebenarnya orang cakap orang zaman sekarang lagi moden, sebenarnya orang lagi dulu lagi tahu. Nampak tak? Dan ia boleh mengelakkan daripada, sebab dia jaga darah tadi tu, untuk melancarkan peredaran darah tadi. Jadi dia boleh elakkan kita daripada kena serangan jantung, kena stroke, macam tu. Sebab jantung ni kan ada kaitan dengan darah juga. Kita punya stroke pun, stroke disebabkan bahagian darah tak sampai ke bahagian otak, sebab tersumbat tadi tu. Jadi bila gunakan apa orang kata tanduk rusa ni, dia bantu kat situ. Alright. Tu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Okey, apa ketiga pula? Yang ni persoalan kadang-kadang macam ada orang tanya, macam mana saya ni kurang darah, saya nak tambah darah. Pernah dengar? Jadi sebenarnya tanduk rusa ni dia bantu untuk tambah darah. Percaya? Adakah anda percaya? Dia bantu untuk tambahkan darah, tambahkan hemoglobin. Hemoglobin tu yang darah merah lah. Sebab darah kita ni dia bukan dia sebenarnya darah kita ni bukan merah semata. Dia ada yang warna putih dia ada darah putih, dia ada darah merah, dia ada platelet, dia ada apa lagi namanya, gitulah. Dia banyak lah. So maksudnya kalau macam kita pergi ambil darah apa semua tu, doktor akan tengok benda-benda tu lah, nak tahu sama ada darah kita ni cantik ke tak cantik apa semua. Jadi untuk hemoglobin ni adalah darah merah lah. Jadi kalau kita punya darah kita kurang, anemia, darah merah tu kurang, orang panggil anemia lah. Dia akan bantu untuk tambah darah tu lagi, tambah darah tu tadi. Dia macam ada satu benda, orang kata nak kata hormon, lebih kata macam ejen juga, hormon ataupun ejen yang bantu untuk darah merah tu untuk bertambah dalam badan bila kita gunakan tanduk rusa. Okey, nampak? Dah jumpa belum? Apa hari tu ada yang tanya saya, macam mana nak tambah darah? Cari tanduk rusa. Cari serbuk dia, boleh tambah darah kat situ. Okey, alright. Apa lagi? Okey, yang ni pun best juga. Yang keempat, tadi yang ketiga tambah darah. Yang keempat, apa lagi tanduk rusa ni boleh buat? Okey, dia akan buatkan muka kita awet muda. Awet muda. Makan tanduk rusa awet muda tau. Tak tua tau. Nampak tak dia punya kebaikan dia? Sebab dia ni macam ada juga dia punya kebaikan. Tanduk rusa ni dia macam ada satu ejen, sebab bila kita mula tua ni, dia ada hormon-hormon yang akan menurunkan kadar testosteron lah. Hormon-hormon tu yang menurunkan benda-benda tu. Tapi bila kita pakai apa orang cakap, serbuk tanduk rusa ni serbuk tanduk rusa ni ataupun tanduk rusa tu lah, jangan senang, tak payah sangat serbuk-serbuk lah. Tanduk rusa ni kalau digunakan ataupun kita amalkan, kita pakai, dia bantu untuk tadi, dia lambatkan proses penuaan tu. Dia lambatkan proses penuaan, dan hormon tu tadi, kalau macam yang testosteron tu ke apa ke, dia akan lambatlah habis. Maksud sebab badan kita ni hormon-hormon tu kita perlukan. Tapi bila makin lama kita berumur, dia makin hilang kalau kita tak tambah daripada luar. Memanglah dia makin lama makin hilang, makinlah cepatlah kita menua. Makinlah cepat kita ni apa orang cakap, tak awet muda lah. Tengok muka umur berapa ni. Nampak muka saya umur berapa? Agak-agak. Nampak tak kat situ? Sebab dia lambatkan enzim-enzim untuk proses penuaan tu, untuk dia melambatkan proses tu lah. Okey, dia membantu kat situ. Okey, dan seterusnya yang kelima. Okey, yang pertama tadi kita cerita pasal dia bagi tonik, dia bagi kekuatan, dia bagi tenaga untuk badan. Yang kelima, dia akan kuatkan otot. Okey, yang pertama dia bagi tenaga. Maksudnya orang tu dah luka, badan dah lemah, maksudnya dah sakit lah, badan dah lemah, luka apa semua, orang berperang kan, dah luka apa semua, dia jadi tenaga balik.
Yang kelima ni, dia kuatkan otot. Maksudnya kat situ dia orang testkan benda ni, kira tanduk rusa ni dia bagi pada atlet yang berlari ke, tak kisahlah. Saya baca tu dia cerita pasal atlet lah. Dia kata atlet ni bila dia amalkan serbuk lagi, kita sebut tanduk rusa ni, sebut tanduk rusa ni, dia punya atlet punya kesihatan tu meningkat. Lepas tu dia lagi macam dari segi otot dia kuat lah. Daripada segi otot dia kuat. Sebab tu ada juga yang melarang untuk menggunakan apa orang kata tanduk rusa ni sebagai suplemen kepada atlet. Jadi macam orang panggil apa macam bila dia orang minum benda-benda yang kuatkan badan, tiba-tiba kan dilarang. Tapi dia try benda ni, ada yang disebabkan dia dah berjaya macam tu, dilarang lah untuk digunakan oleh atlet-atlet lah. Sebab dia membantu untuk kuatkan otot-otot apa semua. Nampak tak dia punya kebaikan dia tu. Okey, tu yang ke-5. Nampak bagus Yang ke-6. Okey, tadi dia cepatkan. Yang pertama tadi kan, tadi saya cerita pasal askar tadi kan, yang dah luka, dia cepat sembuh kan. Yang ke-6 pun ada kaitan juga, dia cepatkan sembuhkan yang luka-luka kita ni. Tapi dalam masa yang sama, dia akan sembuhkan urat saraf. Urat saraf ni dia tak sama dengan yang luka-luka tadi tu. Urat saraf ni dia macam ada satu apa orang kata connection dengan bahagian otak kita. Maksudnya bila urat saraf ni dah rosak, dia lambat sikit lah, susah sikit lah nak baik. Sebab kadang-kadang kalau contoh orang yang ada kencing manis lah, contoh ada kencing manis, kaki dia luka, kaki dia tu dia masih cantik, tapi urat saraf dia tak dah mungkin dah rosak ke apa. Jadi walaupun dia dah rosak, kira macam dia tendang apa, dia tak rasa. Dia nampak sel dia tu cantik. Maksudnya kalau contoh luka lah, sel dia tu masih cantik, cuma luka sikit je lah, tapi dia tak rasa sakit sebab saraf dia dah putus. Bukanlah putus, saraf dia dah rosak. Jadi bila satu-satu benda ni bila dipakai, dia akan sembuhkan dulu kawasan yang rosak tu, tapi saraf ni dia lambat sikit nak baik. Tapi yang ni tanduk rusa, dia boleh bantu untuk saraf tu sekali sembuh. Dia bantu untuk cantumkan balik, untuk elokkan balik saraf tu tadi. Dan dalam masa yang sama, dia boleh, sebab dia berkaitan dengan saraf kan, dia berkaitan dengan otak, dia boleh kontrol emosi juga. Boleh kontrol emosi jadi stabil sikit. Macam tu. Nampak? Tanduk rusa. Okey. Dan tanduk rusa. Okey, yang ke-7. Okey, yang ke-7 ni dia lebih kepada anti-cancer. Maksudnya untuk orang yang ada masalah kanser, dia mengurangkan untuk kita terkena kanser. Okey, untuk mengurangkan kita terkena kanser lah. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia punya, walaupun dia tak banyak tau, dia punya agent untuk elakkan kanser ni, dia tak banyak, dalam 1.23% macam tu je. Tapi dah ada kajian yang mengatakan dia boleh membantu walaupun sedikit lah. Dan yang paling orang suka sebenarnya pasal tanduk rusa ni, dia membantu untuk meningkatkan keinginan membantu dalam proses hormon seks dia. Maksudnya kalau contoh orang tu memang, sebab hormon ni yang membantu, kalau macam orang tu perempuan, dia ada seks ke arah lelaki lah, maksudnya dia akan minat kepada lelaki lah. Kalau lelaki ada minat kepada perempuan lah. Jadi dia akan bantu untuk hormon tu tadi. Dia akan bantu untuk hormon tadi dibetulkan. Kalau orang perempuan ke lelaki ke perempuan, macam tu, lebih kurang ke arah hormon seks tadi tu. Dia membantu kat situ. Nampak tak? Itu adalah kebaikan apa orang cakap tanduk rusa ni tadi. Bukan sikit, bukan satu. Sebab saya selama ni saya ingat cuma yang saya tahu orang letak kat dinding letak kat dinding tanduk rusa ni. Tapi rupanya banyak sangat kebaikan dia kat situ. Sebab tu kalau boleh cari, kalau nak sihat kan, carilah tanduk rusa. Tapi bukan mudah, dia tak senang. Sedangkan nak cari daging dia sendiri yang nak buat sate tu pun pergi Haji Samuri juga. Tak tahulah kalau tempat lain nanti kan. Kalau ada tempat lain bagus jugalah. Nak cari dia punya daging pun susah. Lagi kan nak cari dia punya tanduk dia. Siapa je yang ternak, siapa je yang memang kalau betul-betul ternak ataupun pergi ke hutan je lah yang dapat benda tu. Jadi sebab tu kita kena, kalau nak amalkan, nak rasa badan tu sihat, ada tenaga,
carilah satu-satu benda ataupun suplemen ke apa yang ada tanduk rusa dalam dia. Contoh kalau macam saya sendirilah. Ini memang amalan saya yang kita namakan sebagai Maharani. Ni dia. Semalam pun saya ada cerita pasal Maharani ni. Tapi yang semalam saya cerita pasal dia punya review dia. Lepas tu sebelumnya tu pun saya ada cerita juga pasal dia punya ayam hitam apa semua. Tapi yang ni rupanya ada tanduk rusa kat belakang ni. Sebab kalau biasanya kalau produk kesihatan ni, dia tak adalah tulis tanduk rusa kat belakang. Tidak. Tapi dia akan tulis kat sini. Kalau contoh dia tulis kat bahagian bawah ni. Nama dia Cornucervus nippon. Dia bunyinya tak bunyi tanduk rusa pun. Kita pun tak tahu rupanya benda ni tanduk rusa. Sebab dia memang tak tulis secara apa orang kata, tulis kat situ tanduk rusa. Tapi kalau kita search, kita cari kat Google, carilah perkataan ni Cornucervus nippon ni. So ini adalah tanduk rusa. Sebab kalau rusa ni dia banyak macam-macam jenis. Dia macam-macam jenis. So Cervus nippon ni salah satu jenis rusa yang ada tanduk lah. Dia punya bentuk dia tu macam ala-ala kancil sikit. Dia punya ada bintik-bintik sikit. Macam tu. Tapi ada tanduk jugalah. So maksudnya kat situ dia ambil tanduk daripada rusa ni. Dia berjenis rusa yang ni. So kalau memang kita tak akan nampak dia tulis kat situ tanduk rusa, tidak. Dia memang tulis nama saintifik. Sebab biasanya kalau produk-produk macam ni dia ada tulis nama saintifik dia lah. So kat sini dia ada tunjukkan dia punya kandungan dia ada dalam 275 mg kat situ. So kalau ikutkan kat dalam ni agak boleh katakan banyak jugalah dia punya kandungan dia tu. Sebab dia penuh, ramuan dia banyak. So yang lebih dia ada 3 jenis yang berkaitan dengan haiwan. 3 jenis yang berkaitan dengan haiwan. Yang pertama tadi ayam hitam yang saya ada ceritakan dalam live saya 2 hari lepas. Lepas tu ada apa orang cakap, tanduk rusa ni tadi, dengan satu lagi ada tulang sotong. Yang lain tu adalah yang berkaitan dengan akar kayu macam radix. Dia bila sebut perkataan radix tu maksudnya akar kayu lah. Radix dengan ada juga rhizoma lah. Rhizoma punya barang dengan concha australopithecus ni. Apa ni pun saya tak tahu. Ini pun kalau kita cari tengok satu-satu produk ke apa, kalau kita nak cari satu benda itu suplemen ke atau kita pakai suplemen ke apa, kalau nak tahu apa produk dia, boleh search dia punya nama dia. Sebab dia tak akan tulis secara direct. Kita pun sebab dia nama dia saintifik, kita tak boleh sebab setiap tempat tu berbeza. Sebab tu dia ambil satu nama macam ni je. Jadi bila satu nama macam ni kita boleh tahu, rupanya bila saintifik ni semua negara guna. Jadi kita boleh tahu. Tapi kalau satu-satu nama, contoh tanduk rusa, bahasa Melayu je. Bahasa Inggeris apa? Nampak tak? Jadi dia tak boleh untuk cater satu negara je. Jadi sebab tu dia gunakan saintifik macam ni. Jadi kat sini kita boleh tahu dia ada tanduk rusa. Jadi maksudnya dalam herba Maharani ni, herba TZ by Feng Wan ni, dia ada kandungan apa orang cakap tadi, tanduk rusa, yang mana dia membantu tadi untuk tambah darah, untuk bagi tenaga, untuk hormon kita punya hormon, kekuatan hormon kita untuk seks ke apa semua. Dia bantu untuk lancarkan darah. Nampak tak dia punya kebaikan apa banyaknya benda yang berlaku apabila kita amalkan Maharani ni. Sebab nak cari susah, kita amalkan benda yang memang dah dibungkus dalam satu tempat. Lagi senang. Lagi senang dan lagi murah lah. Kalau nak compare kan, kita cari sendiri yang apa orang kata tanduk rusa tu sendiri, nak cari tu berapa ringgit seekor tu, dah berapa dah. Nak cari pun mahal. Sekarang pun kalau ada pun dekat rumah orang kaya nak cari yang suka buat perhiasan apa semua tu, tu susah sikit lah nak cari macam tu. Tapi ada kalau macam dah anda percaya pada satu-satu nak beli dekat Shopee ke apa tu, boleh juga search. Tapi tak tahulah dia sama ada, sebab dia ada kategori dia, ada yang umur dia berapa baru dia ambil. Dia sebab setiap satu-satu benda ni dia ada kualiti dia tersendiri, mengikut kepada umur dia, mengikut kepada haiwan, jenis haiwan dia, mengikut kepada dia, setiap kategori tu berbeza. Sebab tu kenapa setiap barang tu berbeza harga juga, disebabkan kualiti dia.
So sebab tu kalau kita nak beli satu-satu barang tu pun kita kena tahu kualiti juga. Jangan main ambil macam tu je. Tapi kalau macam ni memang kita dah tahulah kualiti, dari segi kualiti apa semua memang sangat baik. Jadi kenapa nak susahkan diri cari yang kita tak tahu. Macam tu. Bagi saya itulah, itu yang terbaik lah. So kalau semalam saya ada tunjukkan isi dalam dia apa semua. So kalau macam anda yang tak pernah tengok isi dalam dia, nampak dalam dia macam ni. Saya ulang balik lah. Semalam saya ada cerita juga dalam dia macam ni. Okey, cantik ke cantik? Cantik kan? Cantik. Ni kain. Ni kain. Okey. Lepas tu kalau saya ambil satu ni. Okey, dalam dia ada kertas macam ni untuk baca lah. Ni semalam saya ada buka. Okey. Ini baldu. Baldu dalam dia. Warna merah ni baldu. Lembut dan sejuk. Okey, yang ni dia punya luaran dia adalah lilin. Lilin. Ni kalau kena panas, saya pernah sekali tu saya saja nak buat test. Saya pergi ambil, saya letak dekat saya punya kereta, kat belakang kereta tu. Kereta kan panas kalau ditinggal kat luar macam tu kan. Memang cair luar ni. Luar cair, tapi dalam masih lagi cantik. Sebab dia tak boleh kena panas sebenarnya. Sebab kalau kena panas memang dia cair. Sebab dia daripada proses dia daripada penguapan. Penguapan yang dipejalkan. Okey, maksudnya memang bila kita masuk dalam badan, kita makan memang terus diserap. So kalau nak buka dia ni tadi, tinggal tekan saja, dia akan terbuka macam ni. Dan ada tutup macam ni dan boleh buka. Okey. Alright. So kalau macam ni makan je. Kalau untuk orang yang ada masalah yang kronik ke, ataupun untuk orang Malaysia, sebenarnya untuk orang yang memang ada masalah, contoh baru lepas bersalin ke apa, memang paling sesuai lah. Sebab dia memang lancarkan rahim tu, dia akan bersihkan, lancarkan darah kan, dia habiskan apa semua, dia akan kecutkan rahim tu cepat apa semua kan. Jadi memang sesuai makan satu bola ni ada 50 biji. 50 biji. Tapi kalau anda kurang minum air ke apa, sebab kalau macam orang dekat China sana, dia memang suka minum air, tapi kalau dekat Malaysia ni macam kurang sikit minum air, jadi makan 25 biji. Bukan apa, sebab bila kita minum air tu senang serap. Senang serap. Jadi bila senang serap ni, bila air banyak tu dia senang serap pada badan lah. Dia lagi cepat serapan dia tu. Jadi kalau dia minum kurang, lambatlah sikit serapan dia tu. Sebab tu kalau boleh makan sebiji. Kalau apa orang kata nak makan setengah pun boleh juga. So satu hari dalam setengah macam tu. Okay, so saya keluarkan ni bentuk dia. Okay, dia bentuk dia macam ni. Boleh nampak? Kecil je. Kecil je. Macam tu. Kalau nak makan sekaligus pun boleh. Tak ada masalah. Tunggal makan ke? Habis. Macam tu je lah. Senang kan? Senang ke susah? Mestilah senang. Mudah je. So maksudnya dia memang, kalau dari segi rasa tu, tak adalah rasa macam ubat doktor yang pahit ke apa, tidak, tak ada. Tapi dia memang mudah untuk dimakan dan memang sangat baguslah untuk kesihatan. So itu je lah yang saya boleh sampaikan hari ni, berkenaan cerita mengenai apa orang cakap tadi, tanduk rusa tadi. Jadi semoga ada manfaatnya dan boleh digunakan oleh anda semua dekat luar sana yang memerlukan. Sebab kalau dari segi kebaikan tu memang sangat. Sebab saya sendiri, sebab dia adalah satu produk, kalau macam Maharani ni sendiri, sebab dia ada apa orang kata, ayam hitam dia, yang mana dia boleh bersihkan darah juga. Dalam masa yang sama, kalau macam saya sendiri memang ada masalah kencing manis, ayam hitam tu sebenarnya dia membantu untuk orang yang ada masalah kencing manis juga. Dia bantu untuk lancarkan balik peredaran darah dan betulkan balik insulin apa semua. Dia membantu untuk orang ada kencing manis, dan elak untuk orang kencing manis juga. Jadi kat situlah apa orang cakap, bila dipakai tu biasanya lah, kalau orang yang dah berkahwin ke apa, biasanya orang cakap apa, longgar sikit ke apa. Tapi kalau pakai Maharani ni, orang cakap kan baru lepas bersalin kan dia longgar kan. Saya baru lepas bersalin, dia nampak berbeza kat situ. Tidak, boleh katakan berbeza sangat-sangat. Jadi bagi anda semua yang memerlukan, bagi yang memerlukan, yang mana nakkan
kegembiraan, kebahagiaan balik dalam rumah tangga, bolehlah cuba Maharani ni. Yang mana dia, sebab Maharani dia lebih kepada perempuan. Kalau untuk lelaki boleh gunakan yang ni, jenis ni, sejenis ni. Okay, so saya rasa tu je daripada saya hari ni. Kalau ada persoalan, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh je komen dalam saya punya live. Jadi kita jumpa lagi hari esok. Kalau ada kata-kata saya yang macam menyakitkan hati ke atau tergurus hati ke, saya minta maaf. Dan kalau ada kebaikannya, saya sampaikan kepada mak ayah saya dekat kampung sana, dan juga guru-guru saya, dan juga mak mertua, bapa mertua saya, apa semualah. Jadi semoga mendapat manfaat dan boleh digunakan. Okay, alright. So itu je daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.